Keluarga Qin menghadiahkan sebuah kereta mewah bernilai 6.500.000 ringgit, sebuah kediaman bernilai puluhan juta ringgit di Didu Houting, dan uang hantaran sebanyak 12.272.000 ringgit. Ini hati lautan. Satu rantai leher itu saja bernilai 39 juta ringgit. Ini ialah jet kambing yang terbaik. Satu gelang tangan sahaja 13 juta ringgit, kan? Keluarga Qin ini memang pemurah sungguh. Mak, semua ini milik Mak. Keluarga Qin ini sungguh berhemat. Tunggu sahaja King Yue berkahwin nanti. Dia pasti akan membawa pulang lebih banyak barangan berharga semasa kunjungan pertamanya. Ayah, kata ayah ada hal nak jumpa saya. Cinggiu, keluarga Qin sudah hantar. Hantaran bernilai puluhan juta ringgit. Esok juga kamu kawin. Apa? Saya kawin dengan keluarga Qin? Dalam perjanjian perkawinan jelas tertulis, baik Kian yang akan kawin dengan Qin Xian. Saya tak nak kawin. Saya ayah kamu. Kalau saya kata kawin, kamu mesti kawin. Kamu tiada hak untuk membantah. Qingyu, keluarga Qin ialah orang terkaya di Jingcheng. Kamu takkan rugi kalau kawin dengan mereka. Betul tuh kakak. Saya dah berikan peluang kawin dengan keluarga kaya ini pada awak. Walaupun Qin Xian itu, dia hanyalah orang yang vegetatif. Namun begitu, kurangnya, dia juga salah seorang waris keluarga kaya itu. Kalau bagus sangat, kenapa awak tak nak kawin? Kamu nak adik kamu kawin dengan orang yang takkan sedar lagi masa depan dia. Bukankah akan musnah? Apa salahnya kamu korbankan kebahagiaan kamu? Hah? Anak, perempuan, simpanan. Ayah sayang dia sangat ya. Saya pun anak ayah. Kebahagiaan saya tak penting ke... Kakak, macam mana awak boleh kata? Emak saya orang ketiga? Apa yang kamu coba buat? Baik Cing Yue. Jangan sesekali kamu lupa, imak kamu masih berada di hospital sekarang. Hari ini, saya baru sahaja uruskan perpindahan hospitalnya. Kalau kamu tak kawin, sama ada kamu boleh jumpa imak kamu lagi atau tidak. Itu susah untuk dikatakan. Ayah. Satu jawaban, nak kawin atau tak? Saya akan kawin. Keluarga Qin ni memang menarik. Anak sulung keluarga Qin dah jadi macam sayur, masih nak kahwin untuk tua. Dengar cerita mengatakan yang Bai King Yue, anak kedua keluarga Bai itu memang sangat jelita. Beruntung sungguh si manusia sayur tu. Pada pendapat saya, Bai King Yue ni memang tak bernasib baik. Berkahwin dengan orang yang takkan sedar. Sekarang dia kena hadiri majlis kahwin seorang diri. Baik Kian, adakah Anda sudi mengahwini Qin Xian? Mulai dari sekarang tidak kira susah atau senang atau sihat dan sakit. Adakah Anda akan setia kepadanya? Saya sudi. Anak yang baik, jangan risau. Keluarga Qin takkan abaikan kamu. Selesai. Kian, kamu belum pernah jumpa Xian, kan? Selepas ini, dia akan menyusahkan kamu. Walaupun dia macam sayur, tapi dia nampak kacak juga. Cian, Mak tahu kamu rasa terkilan. Matakan abaikan kamu. Di dalam beg ni ada 6.500.000 ringgit tunai. Ambil dan gunakannya. Kalau tak cukup, beritahu Mak lagi. Mak, tak payahlah. Mak cakap ambil saja, jangan tolak. Hari ini kamu dah sibuk sepanjang hari, lapar kan? Mak suruh orang gaji siapkan makanan untuk kamu. Mak sangat baik pada saya nampaknya. Saya kena baik sikit dengan Mak lepas nih, Qin Xian. Walaupun saya nih pengantin ganti. Tapi saya nak perkenalkan diri. Nama saya Bai King Yue. Istri baharu awak. Awak? Selepas ini duduk diam jadi macam sayur saja. Si cantik, awak nih istri baru abang sulung saya kan? Biar saya main dengan awak. Lepaskan saya. Abang sulung saya tak mampu. Malam pertama kesunyian kan? Biar saya gantikan abang sulung saya untuk bagi awak anak. Macam mana, ha? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Dasar perempuan tak guna, duduk diam. Lepaskan saya. Lepaskan saya.
Perempuan sial, kau berani pukul aku. Jangan macam. Amboy, saya ingatkan kucing jinak. Rupanya bukan kucing jinak, tapi kucing liar. Kuma tak tahu. Macam mana rasanya? Awak Qin Yuanming, anak kepada kedua keluarga Qin. Tak takut ke kalau saya sebarkan semua yang berlaku malam nih? Saya ingat 7 hari lagi awak akan ambil alih syarikat. Kalau awak berani buat hal, saya jamin awak takkan berjaya. Kau berani ugut aku. Walaupun Qin Xian koma, tapi jangan lupa, kedudukannya dalam hati keluarga Qin. Kalau awak berani bully istri barunya, keluarga Qin akan pastikan awak dapat pada. Menarik juga, Bai Qian. Apa yang awak katakan betul. Saya hanya perlu tunggu 7 hari lagi. Dan galanya dalam keluarga Qin akan jadi milik saya. Saya nak tengok, macam mana awak nak melawan bila saya ambil alih keluarga Qin. Semua barang kepunyaan Qin Xian, saya, Qin Yuanming, akan rampas. Qin Xian. Nampaknya keluarga Qin ni tak aman juga. Awak ni lelaki dewasa. Tapi masih perlukan saya untuk lindungi. Aduh, habislah kalau mak nampak. Nanti dia ingat saya dera awak pula. Tunggu sekejap. Jangan salahkan saya ya. Tadi cuin seun saya. Awak takkanlah kecil hati sangat kan? Semua orang kata, lelaki yang kacak. Hatinya kesil macam biji-bijan. Tak sangka pula selepas lama terbaring di katil, badan awak masih kekal cantik macam ni? Tak betul nih. Bukankah patutnya ada 8 pack ups kah? 2 pack lagi awak sorok catch mana? Tak apalah. 6 pack pun 6 pack lah. Saya tak nak susahkan awak. Awak dah jadi suami saya, bukan masalah besar kalau seluar dibuka kan? Lagipun saya tak rasa apa, tentu awak takkan rasa saya ambil kesempatan kan? Perempuan sialan ini ambil kesempatan dan masih menghina. Disebabkan awak berusaha melawan. Atas nama Qin Yuanming itu, saya takkan ambil kira hal ini buat kali ini. Kian, awak cepatlah keluar. Mak dah sediakan hadiah untuk majelis balik kampung. Mak, saya datang sekejap lagi. Fangke, Bos, awak sudah sedar. pergi siasat maklumat semua orang keluarga Bai. Dan Huga, Qin Yuanming. Cari orang untuk bagi dia pengajaran. Mak. Xian, ini ialah ginseng berusia 100 tahun yang bernilai 1 juta. Ini pula barang kemas berlian dari lelongan terkemuka di negara Fei yang dibeli dengan harga 80 juta. Dan ini adalah barang antik pusaka keluarga Qin. Nilainya pasti melebihi 100 juta. Hari ini hari kamu kembali ke rumah. Semua ini hadiah kecil yang saya sediakan untuk kamu. Bawa balik. Ma, semua ini terlalu mahal. Saya cuma balik ke rumah, tak perlu banyak benda macam nih. Kian, jangan risau. Bagi keluarga Qin, ini ibarat mencurah air ke daun keladi saja. Macam mana layanan kamu terhadap Xian Mak tahu? Kamu ikhlas melayan Xian dengan baik. Mak rasa sangat gembira. Mak, Xian ialah suami saya. Layanan baik saya itu memang sepatutnya. Mak lega bila dengar kata kamu tuh. Pemandu dah ada kat luar, kamu pergilah dulu. Saya dah kahwin dengan keluarga Qin, tapi saya tak pasti sama ada Mak tahu tentang hal ini. Kali ini balik, saya mesti berjumpa Mak. Adakah ini perasaan saya saja? Kenapa rasa macam ada orang sedang perhatikan saya? Bolehlah tahan juga dia nih. Ayah? Kamu masih nak lari.
Pukul berapa dah ni? Baru sekarang nak balik. Kamu tahu tak? Kami dah tunggu kamu selama sejam. Guang Xiong, janganlah marah. Biasalah kalau budak balik lambat sikit. Qing Yue, kamu balik seorang diri ke? Kamu sedang pegang hadiah dari keluarga Qin untuk jamuan rumah tuh. Mari sini. Ini batu? Qing Yu, apa maksud keluarga Qin ni? Tak sangka mereka hantar seketul batu. Ini adalah batu jet yang dibawa balik oleh keluarga Qin dari negara Fei. Ia tiada nilai di pasaran. Bukankah ini batu jet misteri yang dilelong di luar negara sebelum ini? Bernilai lebih 100 juta. Benda biasa macam ni. Bernilai 100 juta. Sudah tentu biasa. Di tepi jalan pun banyak. Saya siap pilihkan 2 ketul yang paling besar untuk kamu. Paksa saya ganti tempat kahwin dan sorokan mak saya. Sekarang nah harta keluarga Qin pula. Betul ke kamu anggap saya nih lemah sangat? Ini. Ini. Keluarga Qin banyak barang antik. Ini barang antik keluarga Qin ke? Kenapa ada bau arak ni? Ayah, keluarga Qin asalnya memulakan perniagaan dari membuat wain. Siapa tahu, ini mungkin harta yang diwariskan turun-temurun. Hey Qing Yue, baguslah. Akhirnya pengorbanan saya selama ini berbaloi. Saya sudah ikut cakap awak. Saya sudah kahwin ganti Bai Qian dengan Qin Xian. Sekarang, awak mesti beritahu saya di mana mak saya kan? Qing Yue, kamu lakukan perkara ini dengan sangat baik. Ibumu pun baik sahaja. Tapi sekarang kamu masih belum boleh bertemu ibumu. Ayah, apa maksud ayah? Bos, saya sudah siasat dengan teliti. Dia bukanlah Bai Qian, tetapi Bai Qing Yue, anak sulung keluarga Bai. Keluarga Bai memang berani. Berani ganti pengantin. Bos, perlukah saya maklumkan kepada Puan Qin bahwa bos sudah sedar? Cak perlu. Qin Yuanming pasti terlibat dalam kemalangan yang menyebabkan saya lumpuh dulu. Dia tidak boleh lari daripada tanggung jawab. Dia mahu merampas seluruh keluarga Qin. Dia masih mentah lagi. Habis, Bai Qing Yu. Biasanya tak ada apa. Apa? Kurangkan tengok drama TV. Baik. Dia sepatutnya bukan orang suruhan Qin Yuanming. Saya ingin tengok apa tujuannya. Sediakan kereta. Kita ke keluarga Bai. Ke keluarga Bai? Membiarkan istri saya pulang sendirian. Mana boleh jadi begitu? Baik. Ayah cakap apa? Ayah nak saya temankan minum? Kakak, seorang bos besar yang saya kenal memang minta untuk berjumpa dengan kamu. Dia Huga kakak. Sanggup melabur untuk keluarga Bai sebanyak 65 juta ringgit. Qing Yue, kamu tahu betapa pentingnya 65 juta ringgit bagi kita. Hai. Asal sahaja kamu pergi, saya akan benarkan kamu jumpa ibu kamu serta merta. Tak mungkin, saya tak akan pergi. Itu bukan pilihan kamu lagi. Bai Qing Yue, bukankah kamu selalu pandang rendah pada saya sebagai anak perempuan orang ketiga? Saya nak tengok, selepas maruah kamu tercalar, macam mana kamu nak berlagak sombong lagi? Orang, bawa dia keluar dari sini. Siapa awak? Apa yang awak nak buat nih? Lepaskan saya? Lepaskan awak. Bukan senang saya dapat bawa awak ke sini. Banyak duit dah saya habiskan. Awak nak keluar, jangan harap. Jangan buat bukan, saya dah kahwin. Sudah kahwin lagi bagus. Aku memang suka main dengan bini orang. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Awak? Qin Yuanming, kalau awak berani buat macam-macam, tak takut ke kalau saya beritahu keluarga Qin? Beritahulah. Kalau awak beritahu, pasal keluarga Bai menggantikan pengantin tuh. Tengok macam mana awak nak sembunyikan semua nih.
Saya boleh cakap awak yang goda saya. Awak tak tahu malu. Suami awak Qin Shiyan tak guna. Awak tak tahan kesunyian. Sebab tu awak tidur dengan saya. Awak cakuna. Walaupun Qin Shiyan tuh macam patung, awak tetap tak standing dengan dia. Perempuan jalang, awak masih berani melawan lagi. Kita tengok kejap lagi macam mana awak merayu. Qin Shiyan tu memang tak berguna. Hari ini, saya akan pastikan awak rasa macam mana jadi perempuan semula. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Awak lepaskan saya. Siapa kau ni, lahanat? Patahkan dua tangannya. Hantar dia ke rumah istri kedua. Baik, bos. Pukul dia. Jangan. Sedarlah. Jangan sentuh saya. Saya dah ada suami. Jangan sentuh saya. Suami kau tuh cuma sampah. Dia boleh puaskan kau ke? Bukan. Berani kau pukul aku? Menarik. Bai Qingyue. Memandangkan kau sungguh sangat nak. Jaga kehormatan diri kau untuk aku. Takkanlah aku nak buat tak tahu je. Lenguhnya. Macam mana saya ada di rumah? Saya diselamatkan ke? Malam tadi, bukan mimpi. Jadi saya telah merogol seorang pesakit koma. Takkanlah? Adakah dia dah sedar? Tiada reaksi pun. Puan muda, gawat nih, cepatlah keluar. Kenapa? Qin Yuanming dari keluarga kedua kata, awak dah cederakan dia, dan dia nak Puan besar jelaskan. Baiklah, saya datang sekarang. Mak. Qin Shiyan, kamu dah sampai. Apa kian-kiannya? Makcik besar, makcik belum kenal siapa dia. Dia nih penipu saja. Mak, saya minta maaf, saya juga. Tak perlu cakap asal semua ini dulu. Saya sudah suruh orang pergi panggil orang keluarga Bai. Sekarang nih, beritahu saya, kecederan Qin Yuanming ada kaitan dengan kamu ke? Mak, Qin Yuanming hampir menjebul saya. Apa? Awak fitnah. Siapa awak nih? Anak saya boleh dapat perempuan macam manapun, bukan macam barang terpakai macam awak nih. Kakak ipar, menantu awak nih pandai sangat putar belit cerita ya. Ada CCTV di hotel. Kalau Mak tak percaya, kita boleh periksa sekarang juga. Awak, cukuplah. Zhang Ru, saya masih ibu ketua keluarga Qin. Bukan tempat awak nak buat kacau. Kakak ipar, menantu awak nih memang luar biasa. Kejap kahwin ganti, kejap kata anak saya rogol dia. Tak ada satupun yang betul yang keluar dari mulutnya. Siapa tahu, dia ada menggatal dengan lelaki lain di luar. Wah, kakak ipar, tengoklah cepat. Leher perempuan sundal nih ada tanda merah. Tak tahu siapa yang buat. Qin Yue, apa yang terjadi nih? Jangan Qin Yuanming. Makcik, saya mengaku saya tak berjaya. Tapi ada seorang lelaki tiba dukung dia pergi. Siapa lelaki itu? Tanyalah dia. Qin Yue, sila kakap sekarang. Mak, Qin Shiyan. Hahaha. Saya rasa saya sudah layan kamu dengan baik. Tak sangka. Kamu tipu saya. Anak saya koma, tidak sadarkan diri. Macam mana dia boleh bergerak? Mak, betul dia, saya tak. Diam. Kau beritahu aku perkara sebenar. Semalam kau dengan siapa sebenarnya? Semalam seolah saya yang memaksa Qin Shiyan. Tapi Mak cakap betul. Macam mana orang koma boleh bergerak? Mungkinkah ada orang lain? Cik boleh nak jawab kan? Baik King Yue. Kau menyesal sebab tak upah orang bunuh aku. Kakak ipar, keluarga Qin kami ini keluarga kaya. Bukannya sesiapa sahaja boleh dibawa masuk. Melutut sekarang.
Bai Qingyu. Ayah. Hah? Kakak, kau ni sungguh memalukan. Macam mana kau dah buat Puan Chin marah? Kakak, di sepanjang jalan saya dah dengar semuanya. Kau menyamar jadi saya untuk kawin dengan keluarga Qin, dan pukul pula orang keluarga Qin. Rupanya mahu tumpang kekayaan. Nak hidup macam orang kaya, menyempitkan adik sendiri dan berkahwin secara rahasia. Menyamar? Jelas awak semua ugut ibu saya, paksa saya kahwin. Macik Chin, minta maaf ya. Saya tak tahu kakak saya terlalu gilakan Wang sampai ganti saya kahwin dengan keluarga Qin. Semua salah saya. Janganlah salahkan dia. Mak percaya saya. Betul mereka yang paksa saya. Kakak, kesan merah dekat leher awak tuh. Bukan saya nak cakap apa. Awak dah kahwin dengan Tuan Muda Qin, sepatutnya awak jaga maruah diri. Kenapa? Masih berhubung dengan kekasih lama? Kekasih lama? Maaf ya. Saya terlepas cakap. Mak Cik Qin, kakak saya bukan macam tuh. Ini mungkin kesan yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Qin. Anak saya koma, dia tak boleh bergerak langsung. Bai Qingyue, awak betul buat saya kecewa. Puan Qin, bertenanglah. Budak perempuan ni, saya akan ajar dia betul. Cepat minta maaf pada Puan Qin dan beritahu siapa lelaki simpanan itu. Cepat beritahu siapa yang cederakan anak saya. Saya tak tahu. Saya betul tak tahu. Dia adalah satunya zuriat saya. Kamu berani cederakannya? Anak dahaka. Cepat minta maaf pada Puan Qin. Kalau tidak, saya akan putuskan hubungan bapa anak dengan kamu. Kakak, cepatlah beritahu, siapakah lelaki itu sebenarnya? Dia begitu penting, sampai kamu sanggup melindunginya. Saya beri kamu peluang terakhir. Beritahu siapa dia sebenarnya. Kalau tidak, saya akan pastikan kamu dan kekasih gelap kamu menanggung 100 kali ganda kesakitan daripada sekarang. Perempuan Jalong, cepat katakan. Saya betul tak tahu. Kenapa saya perlu berkahwin dengan Qin Xian? Kenapa suami saya ialah seorang yang koma? Qin Xian, kenapa awak masih tak sedar? Anak saya dah lumpuh sebab kamu. Hari ini saya takkan biarkan kamu senang. Perempuan Jalang, kamu cederakan sebelah tangan anak saya. Saya lumpuhkan sebelah kaki kamu. Berhenti. Kacaknya. Anak, kamu sudah sedar. Orang yang bersamanya malam tadi adalah saya. Xian, tak mungkin. Lelaki yang bawa pergi perempuan tak guna itu, dia mencederakan anak saya. Bai Qingyue ialah wanita saya. Kalau Qin Yuanming berani sentuhnya, kali ini cuma patah sebelah tangan. Kalau ada lain kali, maka keluarga kedua kamu, sama ada kamu, akan ada pewaris atau tidak. Itu tidak pasti. Xian, kamu sudah sedar. Saya tak biasa orang asing sentuh saya. Xian, macam mana pula kami boleh jadi orang asing? Saya ialah istri kamu. Dia penipu. Apa kebenarannya? Kebenarannya ialah mereka mengugut saya menggunakan ibu saya. Mereka paksa saya kahwin keluarga Qin. Mereka jijik dengan kamu yang koma. Bai Qian tak nak separuh hayatnya musnah di tangan kamu. Sebab itulah saya datang. Beran betul. Puan Qin, jangan dengar cakap kosong dia. Dia memang suka merepek. Cakap kosong? Sama ada saya cakap kosong atau tidak, Macik sendiri tahu dalam hati. Di mana ibu saya? Serahkan dia. Budak tak guna. Kamu berani ugut saya. Budak tak guna. Kau berani ugut. Kau berani pukul istri aku di depan aku. Keluarga bayi nak muflis ke? Tuan Muda Qin, saya salah. Berambus. Cepat pergi. Xian, sayalah yang patut jadi istri awak. Jangan buat kacau lagi. Cepat pergi. Semua tak guna. Zhang perlu ke saya minta kamu semua keluar. Saya pergi sekarang juga. Mak, cepat pergi. Cepat. Qingyue. Mak, saya balik bilik dulu. Qingyue mesti marah dengan saya, sebab tak percayakan dia. Anak Mah, tolonglah Mak. Mak, saya percaya Mak boleh sampai ke tahap ini bukan kerana mudah terpengaruh.
Saya harap Mak boleh lebih percayakan keluarga sendiri selepas ini. Boleh tak? Mak faham. Pengurus rumah, cepat pergi sediakan sup ginseng untuk King Yue. Lagi satu, bawa orang pergi ke keluarga Bai. Jemput besan Mak datang sini. Bila awak sedar, Penting ke? Mungkin awak mengumpat saya di belakang saya. Ataupun ketika saya belum sedar. Awak cabut bulu kaki saya berkali-kali. jangan mengarut. Qin Xian, memandangkan awak dah sedar, ada beberapa perkara kita patut jelaskan. Kita bercerai, Bercerai? saya dipaksa berkahwin dengan keluarga Qin. Kalau awak tak puas hati, saya pun tak gembira. Apa kata, perjanjian perkawinan ini dibatalkan saja. Kalau ada apa-apa, awak carilah orang keluarga Bai. Awak buat apa? Istri saya nak ceraikan saya. Awak rasa saya buat apa? Kita tak ada asas perasaan pun. Bercerai tak mungkin, tapi perasaan boleh dipupuk. Awak tak pernah pandang rendah terhadap saya, Qin Xian, seorang yang koma. Jadi, saya, Qin Xian, sudah tentu takkan tinggalkan istri dan anak. Tinggalkan anak apa? Mana ada anak? Siapa tahu malam tadi kita kena jackpot atau tidak? Awak, Saya nak beritahu awak. Saya, Qin Xian, dalam hidup ini hanya ada kematian pasangan, tiada perceraian. kalau macam tuh, awak ada bekas kekasih atau seumpamanya. Saya tak nak nanti timbul persaingan sengit antara perempuan. Dulu memang ada seorang. Tapi, awaklah sekarang dan masa depan saya. Langser. Mak, Qin Xian dah sedar. Saya nak kahwin dengan dia. Cepat suruh Bai King Yue si sundal tu balik. Tak sangka pulak budak tak guna tu bernasib baik. Qin Xian sedar sebaik saja dia kahwin masuk. Kalau tak, sekarang nih istri sulung keluarga Cintu dah jadi anak saya. Sudahlah tu. Dulu bila nak suruh Cian-Cian pergi, awak sanggup mengugut nak bunuh diri. Sekarang apa guna menyesal? Ayah, coba ayah fikirkan. Kalau saya kahwin dengan keluarga Qin, kumpulan Qin tak kejadi macam dalam genggaman saya. Nanti, saya boleh gunakan kedudukan saya untuk bantu keluarga Bai dalam banyak hal. Perkara ni, kita kena bincang betul. Identiti Bai King Yue dah terbongkar. Dia pasti akan dihalau keluar dari keluarga Qin. Cian-Cian, kamu kena lebih berhati-hati dan jaga hubungan baik dengan Puan Qin. Baik. Ensik Bai. Pengurus Wang, kenapa Tuan datang ke sini? Kami datang atas arahan Puan Qin untuk menjemput ibu kandung Bai King Yue ke keluarga Qin. Encik Bai, sila serahkan orang itu dengan segera. Apa maksud keluarga Qin nak bawa pergi ahli keluarga kami? Ya. Kami akan bawakan orang itu kepada Tuan sekarang. Janganlah marah. Bai King Yue, siaplah kau nanti. King Yue ya? Mak minta maaf. Mak dah hidup separuh abad. Betul dah nyanyuk. Telah dipergunakan oleh segelintir orang. Mari. Mak, benda dah lepas, biarlah lepas. Tapi, saya tak sangka langsung, bapak kandung saya sanggup jual saya pada orang lain. Tapi sekarang, Mak dah tahu siapa saya. Anak bertua. Apa yang Mak pentingkan adalah diri kamu, bukan kedudukan kamu. Lagipun, makna kamu jumpa seseorang. Siapa? Ikut Mak, nanti kamu tahulah. Mari. Mak. Sinye, Mak, saya ingatkan tak dapat jumpa Mak lagi. anak bodoh. Ayah kamu kurung Mak dekat hospital psikiatri. Mak pun ingat takkan jumpa kamu lagi. Hospital psikiatri? Mujur ada pengurus Wang, katanya dia laksana arahan Puan Qin untuk berjumpa dengan kamu. Tapi siapakah Puan Qin nih? Besan,
Sudah lama. Terima kasih atas segala susah payah itu. Mak, saya tak sempat nak beritahu, Mak. Saya dah kahwin. Ini ibu mentua saya. Dia ini Qin Xian. Ya, Mac. Ini hadiah kecil dari saya untuk Mac. Qingyue, adakah Bai Guangsheng si jahanam tuh yang buat? Mac, dengar saya jelaskan. Ibu besan pun dah jumpa. Qingyue, Xian, selepas ini kamu berdua hiduplah dengan baik ya. Mac. Hari ini jumpa ibu besan. Saya teringat satu perkara. Uang hantaran yang saya beri kepada keluarga Bai sebelum ini, saya akan suruh orang ambil balik dan serahkan semuanya kepada kamu untuk diuruskan. Sekarang, cuma kurang satu rumah untuk kahwin. Mac, tak perlu. Mac, akhirnya Mac sadar akan masalah ini. Betullah kata orang, bila dah ada istri, ibu sendiri dilupakan. Qingju, Mac nak bawa kamu pergi beli rumah. Tentang kamu pula, cepat balik ke syarikat sekarang. Jom. Jangan lupa rindukan saya nanti. Bukan ke ini, kakak Cian-Cian yang tak guna tuh. Kenapa ada di sini? Hei Cian-Cian, saya nampak kakak awak dekat pejabat jualan rumah nih. Qingyue, kamu tengok dulu. Mac pergi sekejap dan akan datang balik. Baik. Cik, selamat datang. Perlu saya terangkan kepada Cik. Bagus, terima kasih. Yang ini berapa harganya? Cik memang ada cita rasa. Ini adalah kediaman di Du Hauting kami. Unit yang paling mahal. Jumlahnya 500 meter persegi. 50.700.000 ringgit. Mahalnya. Jika bayar penuh, kami ada diskaun. Tak mampu beli, tapi berpura. Pura macam orang kaya, tak malu ke? Awak rupanya? 50.700.000. Mampu ke awak beli? Bukan saya nak cakap apa, Bai Qingyu. Pernah ke awak tengok duit sebanyak itu? Pernah saya tengok atau tidak? Apa kena mengena dengan awak? Awak hanyalah seorang juru jual rumah. Tugas awak adalah untuk mempromosikan dan memperkenalkan kepada saya, bukan untuk menghina kehidupan pribadi orang lain. Awak? Ada rumah lain tak? Saya nak tengok. Eida, Cik, silakan ikut saya. Banyak cakap, tak nampak ke saya tengah bercakap? Zauna, apa yang awak buat nih? Saya nih pengurus. Saya tengah menguruskan pelatih saya. Apa kena mengena dengan awak? Atau nak kata awak pun nak kena ajar juga? Jangan melampau sangat. Jaga apa, Cik? Saya oke. Kenapa tersegat dekat situ? Cepat datang sini. Kenapa lambat sangat nih? Zauna, kukup. Suka menyibuk ya? Ini padah kalau awak nak masuk campur urusan orang lain. Awak pukul saya. Saya pukul awak sebab awak sememangnya patut kena. Mak Ciklong, tengoklah cepat. Ini barulah perangai sebenar kakak saya. Saya akan bunuh awak. Behenci. Cian-Cian. Mak. Apa yang berlaku? Tadi kami tengok ke rumah, tapi dia pula. Cik Puan ini, apa hubungan dia dengan awak? Kenapa tiba-tiba nak pukul orang nih? Saya cuma cadangkan kepada dia rumah yang murah saja. Dia terus cakap, saya tak hormat dia, tak cadangkan rumah paling mahal. Mak, dia bohong. Dia nih Zauna, kawan Bai Cian-Cian. Dulu memang dia selalu sindir saya, dan baru tadi dia cari gaduh dengan saya tanpa sebab, siap pukul pekerja pelatih itu lagi. Saya tak dapat tahan rasa marah, barulah saya melawan itu. Kakak, kenapa awak coba nak fitnah saya? Saya langsung tak kenal dia. Mak Ciklong tadi, nampak dengan mata sendiri awak pukul orang. Awak takkanlah. Masih nak bagi alasan kan? Mak, saya tak buat. Mak Ciklong. Dia nih, cuma nak berpura-pura baik di depan Mak Cik. Mak Cik, cepatlah halau dia keluar dari keluarga Qin. Sayalah yang sepatutnya jadi menantu keluarga Qin. Saya pun nak berbakti dengan baik kepada Mak Cik. Berbakti kepada aku ini? Bai Qingyue, dia cuma perempuan tak guna. Dia langsung tak layak jadi menantu keluarga Qin. Mak Ciklong, Mak Cik. Menantu keluarga Qin. Aku tengok Qingyue sangat layak. Kau pula, kau ni siapa? Berani nak berlagak di depan aku. Mak.
Jangan risau, Mak akan sokong kamu. Mak Chik Long. Panggil Mak Chik apa? Kita nih kenal rapat sangat ke. Dan kau, berani kau memfitnah menantu aku. Ya, kenapa? Perempuan tua, aku nasihatkan kau janganlah sibuk hal orang. Si bodoh nih. Kau panggil aku apa? Perempuan tua. Dah lanjut usia, kenapa nak berlagak sangat? Pengurus mana? Pengurus. Mak, jangan marah sangat, nanti memudaratkan diri. Siapa tadi yang memanggil? Apa yang berlaku nih? Pengurus Chen, mereka bully saya. Si Elita. Mereka nih yang buat kecoh, cepat cari orang, tangkap mereka semua. Dan pelatih itu pun, dia asyik cari pasal dengan saya. Kenapa muka orang nih macam pernah tengok? Kau, dipegat Karya. Awak tak tanya dulu ke apa puncanya. Di sini. Aku yang berkuasa. Kediaman di Du Houting. Takkan pernah kekurangan juru jual. Dan lagi satu. Korang berdua, cepat berambus dari sini. Sekarang. Juga. Zegara. Kau tahu tak aku nih siapa? Berani kau suruh aku berambus. Aku peduli apa kau nih siapa. Selagi di sini. Aku Chen yang berani cakap dua. Tak ada seorang pun yang berani cakap satu. Tak nak pergi ya, panggil orang ke. Kalau mereka semua keluar. Aku tengok siapa yang berani. Tak guna. Kau tahu siapa yang kau dah sakitkan hati? Bos. Tak tahu. Kamu berdua, kamu dipecat. Tahu tak siapa yang korang dah usik? Kumpulan Qin Xian. Chin, kumpulan Chin. Anak, kamu akhirnya datang juga. Mak, kamu semua tak apa-apa. Cak apa-apa. Nasib baik kamu datang tepat pada masanya. Saya tak apa-apa. Pelatih tadi yang tolong saya sudah dipecat. Tak. Dia tak dipecat. Dia, Chen Yang, memang tak guna. Jawatan timbalan pengurus awak. Jangan buat lagi. Presiden Chan. Mulai hari ini, awak ialah timbalan pengurus. Terima kasih. Terima kasih banyak, Presiden Qian. Terima kasih, Cik. Cak apa? Bukan salah awak pun tadi. Presiden Chan. Saya tak nak tengok mereka bertiga nih. Kenapa tak ikut cakap istri saya cepat? Ya. Soal mereka keluar. Bukan, Presiden Qian. Saya tak boleh hilang kerja nih, Presiden Qian. Saya salah, Cik Bai. Bolehkah awak lepaskan saya kali ini, Cik Bai? Bukankah awak sepatutnya di syarikat? Kenapa ada di sini? Bukanlah. Kena biarkan dia pergi barulah boleh ingat. Nak beli rumah sekarang, mesti kedua. Dua awak ada baru boleh ikut prosedur. Tadi saya keluar. Memang nak telepon dia suruh datang. Tak sangka pula terjumpa Bai Chiang Qian. Ada yang awak berkenan? Saya dah tengok, tapi mahalnya 78 juta ringgit. Saya rasa lupakan saja. Lain kali kita tengok tempat lain lah. Kalau suka, belilah. Gezekkat. Baik, Ensik Qin. Dia tanda tangan apa? Qingyue, ini rumah untuk kamu. Mak, ini terlalu mahal. Cak apa? Keluarga Qin kita nih tak banyak benda lain, cuma duit saja yang banyak. Suka hati. Mak tahu hubungan kamu dan Xian masih perlu dibina. Mak putuskan, mulai esok, kamu pergi ke kumpulan Qin, dan Xian akan berinteraksi rapat dengan kamu. Sekejap. Kenapa? Tak nak berpisah dengan saya ke? Walaupun saya setuju nak pergi syarikat, tapi saya tak nak dedahkan hubungan kita. Adakah memalukan kalau ada hubungan dengan saya? Bukan, saya nak bergantung pada usaha sendiri. Saya tak nak nanti orang kata saya masuk guna kabel. Nak saya setuju, boleh saja. Jum saya dulu. Awak. Pilihan di tangan awak.
Bos, perlu ke saya beritahu orang bawahan tentang hal ini. Tak perlu terangkan terlalu terperinci. Cukup beritahu penyelia saja. Jaga dia sedikit. Baik. Ini rekan sekerja baharu kita, Baiking Yue. Dia urus bahagian perancangan. Hai semua, harap dapat beri kerjasama. Tengoklah apa yang dia pakai tuh. Memang barang pasar malam, kan? Muka dia tuh pula. Entah berapa banyak bedak dia sapu. Orang yang masuk guna kabel ini, entah guna cara kotor apa. Mungkin dia pernah tidur dengan bos kita pun. Bye Molly, awak pun ada di sini. Kau siapa? Aku tak kenal kau. Kita kawan sekolah menengah. Dulu kita sekelas. Bukan Bay Molly baru balik dari belajar kat luar negara. Betul. Baiking Yue ini ngada nak berlagak kenal lah tuh. Oi, kau nih siapa nak berlagak? Sesuka hati nak samakan diri dengan Molly kami. Siapkan semua dokumen nih. Oh, nak hari ini juga. Nak hari ini juga, awak tak bergurau kan? Nampak saya macam tengah bergurau dengan awak ke? Kalau tak siap hari ini jangan balik kerja. Identiti pelajar luar negara yang susah payah saya cipta nyaris musnah. Kalau saya tak ajar awak-awak ingat saya nih jenis yang mudah dibully. Jalan pun tak betul, entah apa gunanya dia masuk sini. Jiaming abak kakap nih tak betul. Orang yang masuk guna kabel nih lain tahu. Manalah tahu dia nih orang besar ke. Betul tuh, hati bila dia sebutkan terkejut baru korang nanti. Cukuplah semua orang jangan cakap lagi. Dia budak baru juga kita janganlah bully dia lagi. Baiking Yue, cepat kutip semula fail tuh pergi belikan saya beberapa cawan kopi. Saya belanja semua orang minum petang. Terima kasih Molly. Molly memang pemurah. Sabar, Pea tenang. Kau datang sini untuk bekerja bukan untuk cari pasal. Sabar lagi. Fangke. Sebelum nih saya suruh awak pergi bertegur sapa. Dah pergi ke? Belum, saya pergi sekarang. Kalau macam tuh pada waktu ini. Awak pergi pesan minuman petang dan hantar kepada King Yue. Baik. Bukan ke saya dah suruh Qin Xian rahasiakan. Mesti dia datang cari saya kan? Cik, kopi Anda sudah siap. Terima kasih. Fang Mishu, apa yang Presiden Qin suruh awak sampaikan? Apa? Istri Presiden ada di jabatan kita? Ya. Bukan pekerja baru yang baru masuk itu kan? Apapun. Layankan dia dengan baik, itu sahaja. Istri Presiden kita. Nama keluarganya Bai. Istri Presiden ada di jabatan kita? Ada 2 orang yang bernama Bai di jabatan kita. Seorang Bai Molly, seorang lagi Baiking Yue. Istri Presiden, mesti salah seorang daripada mereka. Saya tengok Baiking Yue, langsung tak macam. Mungkin Molly, dia balik dari luar negara, dan dia juga anak orang kaya. Dia sangat sesuai dengan Presiden. Saya pun rasa macam itu. Molly. Kenapa? Tengoklah awak nih, dah jadi istri Presiden pun masih rajin bekerja. Istri Presiden? Jangan pura-pura lagi. Kami semua dah tahu siapa awak. Presiden Qin suruh orang hantar minum petang. Bukankah ini semua untuk awak? Presiden belum beritahu apa? Apa pasal nih? Molly, awak kena jaga kami lepas nih, ya? Budak bodoh nih. Sampai anggap aku istri Presiden. Betul, aku memang istri Presiden. Kopi dah sampai. Puan Presiden, selepas ini, Puan kenalah banyak bantu kami ya. Awak semua akhirnya tahu juga siapa saya kan? Apa yang awak cakap tentang identiti awak, Baiking Yue? Buka mata awak dan tengok betul-betul Molly adalah Puan Presiden. Apa? Dia Puan Presiden? Betul, memang saya Baiking Yue. Kenapa awak pandang saya macam tuh? Cepat hidangkan kopi itu kepada semua orang. Terima kasih, Molly. Bye Molly. Jumlahnya 6 cawan. Totalnya 103 ringgit 90 sen. Sila pindahkan uang kepada saya. Kali ini, anggaplah awak belanja semua orang minum kopi. Awak baru masuk kerja.
Kena pandai bina hubungan. Saya ajarkan awak. Tak payahlah ucap terima kasih. Apa maksud awak? Tak nak bayar ke? Bai Qingyu. Saya berikan awak peluang untuk belanja semua orang minum kopi. Awak sepatutnya berterima kasih kepada saya, bukan minta uang. Apa jenis orang nih? Berapa sangatlah harga secawan kopi? Awak nih orang baru, memang patut beli kopi untuk tunjuk hormat kepada orang lama macam kami. Orang lama? Maafkan saya, adakah Puan sudah tua bangka atau sebelah kaki dah masuk kubur? Awak berani sumpah saya. Berani kau melawan balik? Siapa yang dilahirkan untuk dibuli? Kau boleh bully aku, tapi aku tak boleh lawan balik? Molly, kau mesti mengadu dekat pengurus. Suruh dia pecat perempuan nih. Bai Qingyu, minta maaf. Aku tak salah. Kenapa aku nak minta maaf? Lagi satu, cepat pindahkan duit kopi itu pada aku. Kalau tidak begini, aku akan beritahu orang, Puan Presiden yang disegani, tak mampu bayar 65 ringgit pun. Kau. Orang macam apa nih beraninya dia? Kurang ajar betul. Molly, tengoklah dia nih. Dahlah, jangan marah. Nanti saya cakap dengan Presiden Qin. Suruh dia pecat perempuan tuh. Terima kasih Molly, saya tahu kau memang yang terbaik. Hei, kau kat mana sekarang? Kumada sikit ni saja. Molly, make kumada duit ni saja. Kenapa nih? Ada apa? Apa ya dike? Jangan sibuklah. Mak Cikoki ke? Kau ni tak guna mata ke? Kasut aku kotor. Bai Molly, kenapa kau tolak orang? Dia cuma seorang pekerja pembersihan. Saya nak buat apa? Suka hati saya lah. Kau. Tak apa. Sudahlah. Daud kopi. Nah. Orang jenis apa nih? Makcik betul tak apa? Betul. Saya tak apa. Terima kasih ya. Penyelia Bai. Awak patut faham maksud saya. Faham. Molly, jangan risau. Hal mengenai dia tuh, serahkan pada saya. Bai Qingyu. Penyeliahu, Ada apa? Ikut saya keluar sekejap. Ada hal nak bincang. Ini kerja perhubungan awam kan? Tak ada mengena dengan saya. Kalau disuruh, pergilah saja. Saya bukan nak aniaya awak. Kalau kerjasama ini boleh selesai, mungkin awak boleh dapat jawatan tetap. Sekarang pukul 7.30. Tak terlalu lewat ke? Baiklah, saya ikut awak. Bagus. Saya ada hal nak keluar sekejap. Tak perlu tunggu saya makan. Halo, Fangge. Adakah jabatan perancangan perlu keluar bincang kerjasama? Bos, hari ini dengan pihak Yancheng untuk bincang kerjasama perniagaan. Tapi minat pihak sana sentiasa kurang. Hari ini mereka sendiri yang minta untuk berjumpa. Saya faham. Habiskan minuman nih. Presiden Su akan tanda tangan kontrak dengan kita. Saya betul tak boleh lagi. Cik Bai, minum satu gelas lagi. Kalau awak minum gelas nih, saya setuju untuk bekerja sama dengan awak. Wah, Cik Bai, tangan awak sungguh lembut, macam telur yang sudah dikupas. Presiden Shu, tolong hormat sikit. Cik Bai. Saya betul tak boleh minum lagi. Saya minta diri sebentar. Cik Bai, Alang awak datang. Janganlah tergesa. Gesa sangat nak pergi dulu. Duduklah, mari kita berbual lagi. Presiden Su, penyeliahu pun ada di sini. Orang berbual dulu, saya pergi sekejap saja. Presiden Su, apa yang awak buat nih? Si Jelita, ikutlah saya. Saya jamin awak akan hidup senang, lenang, dan mewah. Saya janji awak takkan dianiaya di syarikat nih. Betul tuh, Bai Qingyu. Kau memang patut berterima kasih pada aku. Sebab aku kenalkan kerja yang begitu bagus nih pada kau. Harta Presiden Hao, kalau dikumpulkan, berjuta-juta. Lepas nih, kau akan hidup bahagia. Presiden Shu, kami tak nak ganggu lagi.
Lepaskan saya. Aha, saya suka perempuan yang kononnya suci macam awak nih, jelita. Mari sini. Lepaskan saya. Kau berani pukul aku, sial. Aku bagi amaran pada kau, jangan dekat. Kau jangan datang dekat. Jangan datang dekat, ah. Kau berani. Chin Zong. Sayang, tunggu saya di luar. Sayang, berdiri sini. Jangan menoleh. Hei, saya dah cakap jangan menoleh, sayang. Saya sangat risaukan awak. Lain kali tak akan berlaku lagi. Aduh, betul, saya tak perlu pergi. Saya tak ada bukti tentang apa yang Hulin buat malam tadi. Walaupun cari Hulin, dia boleh saja tak mengaku. Biar saya cari bukti dia buat benda jijik itu dulu, baru saya beritahu awak. Hai, awak tak lupa sesuatu ke? Rupanya dia ini ditaja oleh lelaki. Apa yang berlaku nih? Kenapa nomor telepon presiden sudah jadi nomor kosong? Penyeliahu. Awak dah sampai. Ikut saya ke pejabat sekejap. Kenapa penyelia panggil dia? Mana kita tahu, mungkin ada hal penting, Kun. Memang ada hal besar. Wah, Molly, cantiknya rantai awak. Hadiah kecil daripada suami saya. Maka mana, kan TikTok? Lebih kurang 7 juta ringgit. Wah, lebih 7 juta ringgit. Jelasnya saya dengan awak, Molly. Suami awak baik betul dengan awak. Molly, apa hal yang awak cakapkan tadi? Apa yang Baiking Yue buat? Mungkin dia nak kena buang kerja, Kut. Buang kerja? Tengok nih, dia tuh perempuan simpanan. Dia ditaja lelaki. Ya Tuhan, memang tak sangka langsung. Dengan rupanya yang nampak miskin tuh, masih ada orang nak bela dia. Mungkin dia memang sengaja berpura-pura di depan kita. Betullah kata orang, tak kenal maka tak cinta. Dia sanggup jadi orang ketiga demi uang. Betul tuh. Hei Molly, awak nampak tak muka sebenar pemilik kereta tuh? Muka tak berapa nampak, tapi saya macam ternampak rambut putih sikit. Mesti dah agak berusia. Pada pendapat saya, dia mesti cari orang tua. Dia nak ambil pencen orang tu ke? Silakan.
Penyeliahu, awak cari saya ada apa? Qing Yue, malam tadi awak dan Presiden Xu. Saya tak paham apa yang awak cakapkan. Malam tadi saya suruh awak temankan Presiden Xu minum. Lepas tu saya kenalkan awak dengan Presiden Xu. Takkanlah tak ada apa. Apa kemajuan langsung? Jadi, awak sengaja suruh saya temankan dia minum. Apa salah saya pada awak sebenarnya? Amboi kata awak, saya buat semua ni demi kebaikan awak kan? Tengok awak nih, dalam syarikat tak ada kuasa, tak ada pengaruh. Kalau ikut Presiden Xu, bukankah awak akan dapat hidup mewah? Jadi, saya patut berterima kasih pada awak ke? Sebenarnya, sejak awak masuk syarikat lagi, saya dah perhatikan awak. Tengok awak nih, badan tak berharga. Tapi masih ada potensi. Ya, kalau awak setuju, saya boleh bagi awak peluang jadi ketua kumpulan. Sakit. Cepat lepaskan saya. Sakit ke? Sakit. Bai Qing Ye, jangan lupa saya ni pengurus. Awas saya pecat awak. Pecatlah kalau berani. Saya beri amaran kepada awak. Saya Bai Qing Yue, bukan orang yang boleh dibuat main. Saya tak tahu kenapa makhluk perosak macam awak nih boleh bertahan lama sangat dalam kumpulan Qin. Sungguh menjijikkan. Bai Qing Yue, awak tunggu. Kenapa? Bai Qing Yue, kita kan satu pejabat, bukan tak boleh faham. Tapi, memandangkan awak nak kena pecat, hari ini takkanlah tak nak. Belanja kami minum terakhir. Kena pecat? Saya? Dahlah, jangan berlakon lagi. Istri CEO dah beritahu kami. Nampak dengan mata kepala sendiri. Awak turun dari kereta lelaki tua lain. Betul, nak berlagak suci lagi buat apa? Dah jemu dengan lelaki tua tu agaknya. Kami semua dah tengok gambar tu. Qing Yue, macam mana layanan Pak Cik tu? Lepas nih, takkan awak nak beranak dengan dia? Bai Molly, kita sama piring puang. Awak sanggup sebar fitnah tentang saya. Berani kau sebarkan fitnah tentang aku? Kau udah buat perkara macam tuh, takkan tak boleh orang bercakap pula. Hei, kau tuh kena sedar diri sikit. Orang yang berkelakuan buruk macam kau nih tak layak berada dalam kumpulan Qin. Cepat berambus. Dah naik lemak sangat ya, Bai Molly. Jangan melampau sangat. Kau betul-betul ingat kau istri presiden ke? Kalau aku bukan istri presiden, kau pula ke? Hahaha. Betul. Aku memang istri presiden kumpulan Qin. Hahaha, kelakar betul. Hahaha. Manusia nih kena sedar diri. Kalau semua orang cakap dia istri presiden, tak ke suami aku sibuk sampai mati nanti. Hahaha. Betul tuh, memang berangan, angan nak dapat yang tak sepadan. Ya ampun, mana rantai aku? Semua orang ada nampak rantai saya tak? Tolong dikadis semua. Itu Presiden Qin yang bagi, harganya tuh melebihi 6.500.000 ringgit 4 kali. Kau buat apa nih? Ini bag aku. Itu rantai aku. Qing Yue, macam mana kau boleh curi barang? Kenapa rantai saya ada dalam bag saya? Kau ni pencuri, masih nak berlakon lagi. Kalau bukan sebab saya buka beg kau dah berjaya sembunyikannya. Baik Qing Yue, rantai semahal ini pun kau berani curi, berani betul kau. Molly, cepat lapor polis. Bai Qing Ye mengkuri. Tak boleh lapor polis, rantai saya palsu. Kalau lapor polis nanti kantoi. Qing Yue, lupakanlah. Kau minta maaf pada saya. Kemudian letak jawatan. Saya tak akan salahkan kau lagi. Saya tak mencuri. Kenapa saya perlu minta maaf? Masih tak nak mengaku salah. Cepat cari pengurus untuk pecat dia. Bukan saya. Apa yang kamu buat nih? Ini pejabat, asyik bising. Tak takut kena denda ke? Pengurus, ada hal besar berlaku. Ada orang mencuri. Siapa yang mencuri di syarikat kita? Dia nih, Bai Qing Yue. Dia curi rantai istri presiden bernilai 6.500.000 ringgit. Rantai berjuta-juta. Bukan saya pengurus. Kita boleh semak rekaman CCTV syarikat. Kau ni siapa nak berlagak sampai boleh semak CCTV? Baik Qing Yue, saya maklumkan secara rasmi kepada awak. Awak dipecat. Kenapa pula? Awak tak siasat pun kesahihan perkara nih. Lepas tu dengan sesuka hati pecat saya ke? Di sini, saya ialah raja. Saya kata awak dipecat. Awak tak boleh terus tinggal. Awak tak takut ke kalau Presiden Qin tahu? Presiden Qin? Bai Qing Yue, awak kena faham. Orang yang awak cari pasal ialah Puan Presiden. Betul tuh, Presiden Qin sangat sayangkan Molly. Walaupun Presiden Qin datang, dia pasti akan dengar cakap Molly. Awak dekat. Betul, Bai Qing Yue. Awak takkan fikir bila Presiden Qin datang, dia akan abaikan Puan Presiden untuk menentang orang luar kan? Saya tak dedahkan identiti saya, sebab saya tak nak suami saya risau. Bai Qing Yue,
Awak melutut sekarang, dan tunduk hormat minta maaf pada saya. Saya masih boleh maafkan awak, dan merayu pada penyelia, untuk beri awak peluang dan kekalkan awak di sini. Saya tak tahu apa sebenarnya. Kesalahan saya pada awak semua, sampai begini sekali benci saya. Tapi, ini buat saya nampak jelas siapa awak semua. Awak kata awak puan presiden, kan? Kalau macam tuh, awak telepon Presiden Qin sekarang, saya nak tengoklah Presiden Qin. Akan pecat saya tanpa usul periksa ketidak. Molly, teleponlah Presiden Qin. Suruh Presiden Qin pecat dia. Molly, teleponlah Presiden Qin. Dia nih melampau sangat. Baik, saya telepon suami saya sekarang. Awak buat apa? Sejak bila nomor telepon Presiden Qin jadi 1000-1000? Molly, apa maksud awak nih? Saya. Penyelia, apa maksud awak? Awak syak saya, suami saya terlalu sibuk. 1 menit dia boleh dapat ratusan ribu ringgit. Adakah awak semua layak ganggu dia? Ya. Ini semua salah saya. Betul, memang betul. Presiden Qin sangat sibuk. Macam mana dia ada masa nak uruskan hal macam ni? Lakonan yang begitu buruk. Hanya awak semua yang percaya. Kenapa? Adakah awak ada nomor telepon suami saya? Ada atau tidak? Coba sahaja, baru tahu. Awak gila ke? Cukup, janganlah berpura. Pura lagi, penyeliahu. Saya istri Presiden Qin atau tidak? Awak tahulah di dalam hati. Saya arahkan awak sekarang. Halau dia keluar. Setiausaha Fang cakap nama belakangnya Bai. Walaupun mereka berdua, nama belakang Bai. Tetapi jelas, Bai Molly lebih berkemungkinan. Bai King Yue pasti berpura. Pura ada kuasa. Saya tak boleh sakitkan hati Bai Molly. Pengawal keselamatan, cepat datang. Kalau dia keluar dari sini. Aku nak tengok siapa yang berani menyentuh dia. Presiden Chen. Presiden Qin, nasib baiklah Tuan datang. Ada orang menyamar sebagai istri presiden di sini. Buta agaknya awak ni tak boleh bezakkan siapa isteri presiden yang sebenar. Apa maksud awak? Maafkan saya. Saya lambat. Abang, kenapa lambat sangat sampai? King Yue rupanya istri presiden. Kita semua ditipu. Macam mana boleh jadi begini? Tak mungkin. Saya cuma nak bergaul dengan kamu semua sebagai orang biasa, tapi saya tak sangka kamu semua terlalu memilih bulu. Saya takkan berpura lagi sekarang. Saya dedahkanlah rahasia nih. Tadi bukankah awak nak pecat saya dan halau saya pergi? Penyeliahu, sila suruh mereka bawa saya pergi sekarang. Tak berani. King Yue, tolonglah jangan ambil hati. Fangke, buat laporan polis sekarang. Hantar Hulin dan perempuan yang menyamar sebagai King Yue ke penjara sekarang. Tentang orang lain pula, semua dipecat. Baik. Presiden Qin, saya salah. Saya betul salah. Kenapa ya dimakam nih? King Yue, saya. Barambas. Tunggu sekejap. Kenapa? Apa yang awak panggil saya tadi? Panggil laju sekali. Saya cuma menyindir Bai Molly. Saya rasa bukan begitu. Perempuan sial. Kau dah musnahkan galanya yang aku ada. Jelang. Aku takkan lepaskan kau. Kau siapa? Keluar. Perkara yang berlaku kepada kau di keluarga Qin, aku udah dengar semuanya. Kau tak nak balas dendam ke? Balas dendam apa? Aku dah tak ada apa sekarang. Jadi kau sanggup ke? Tengok perempuan tuh udah tendang kau keluar, tapi dia pula yang nikmati layanan istri presiden. Kau tolong aku buat 2 perkara nih. Setelah semuanya selesai, aku akan bagi kau 650.000 ringgit. 650.000 ringgit? Kenapa mesti aku? Sebab, kita sama bencikan orang yang sama. Kamu berdua siapa?
Tak sangka Presiden Qin yang terhormat. Tidak tahu mengikat tali leher pun. Aduh, awak pernah ikatkan tali leher untuk lelaki lain juga ke? Awak yang kedua. Yang pertama ayah saya. Semua akan berlalu. Hei, apa awak cakap nih? Mak saya hilang. Molly, awak nak pergi mana? Saya nak pergi mana? Awak sibuk apa? Kerja saya dah hilang. Sudah tentulah saya nak pergi temu Duga. Baguslah, Molly. Mak yakin awak boleh buat. Macam mana saya boleh ada mak yang tak guna macam awak nih? Nak pergi kerja pun bawa pisau. Mak saya dibawa pergi. Macam mana awak semua boleh tak tahu? Cik Bai, kami minta maaf sangat. Doktor yang bertugas malam tadi pergi ke tandas. Pihak sana ambil kesempatan itu. Saya beritahu awak, kalau dia kenapa? Hospital awak jangan harap boleh beroperasi lagi. Cingye, biar tenang. Saya dah minta Fangke pergi siasat. Bai Qingyu, mak awak ada di tangan saya. Awak siapa? Mak saja dekat mana? Awak nak buat apa nih? Nak salahkanlah anak kesayangan awak tuh. Jangan apa? Apakan King Yue? Apapun, biar saya tanggung. Nak suruh awak tanggung? Siapa awak nih? Saya nak beritahu awak. Bai King Yue, dia yang buat saya tak dapat kerja langsung kat seluruh Jingcheng. Dia musnahkan segala usaha saya selama ini. Anakku, macam mana? Dah selesai keurusan tuh? Mak jangan risaulah. Halangan bernama Bai Qingyue nih. Saya pasti akan singkirkannya. Agak. Kalau sekejap lagi, saya calarkan muka Bai Qingyue. Rezin Chin, masih nakan dia ke? Berhenti. Kau udah sampai. Mak? Qingyue, jangan hiraukan saya. Cepat pergi. Bai Molly, mari kita bincang elok. Lepaskan mak saya dulu. Lepaskan dia. Jangan harap. Bai Molly, kau boleh minta apa saja syarat yang kau nak. Tapi kau kena ingat, kalau kau berani sentuh dia, kau tahu apa akibatnya nanti. Ugutan. Mak? Qingyue, tenang. Mak. Qinghue, biar tenang. Qin Xian, mak saya cedera, dia cedera. Sungguh babak yang menyentuh hati ya. Nak saya lepaskan dia. Boleh. Mula, sediakan 65 juta ringgit bagi saya. Kemudian, Bai Qingyue datang ke sini segera. Ganti tempat dia. Saya akan bagi awak 130 juta ringgit. Awak boleh ambil uang ini dan pergi ke luar negara untuk hidup dengan mewah sepanjang hayat awak. Itu langsung tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tetapi, orang ini mesti awak lepaskan. Lagipun, perempuan tua ini pun dah sakit dan hampir mati. Apa kata? Saya hantar dia berjumpa malaikat maut dahulu. Jangan, Bai Molly. Bukankah saya yang awak mahukan? Saya tahu awak benci saya. Awak benci saya bongkarkan identiti awak. Awak benci saya sebab buat awak tak boleh bekerja di syarikat lagi. Cukuplah, Bai Qingyue. Sekarang, saya tukar pikiran. Awak lutut sekarang dan tunduk hormat kepada saya 3 kali. Kemudian, merangkak datang dan merayu kepada saya. Barulah saya boleh pertimbangkan untuk lepaskan dia. Betulkah? Asalkan saya melutut, awak akan lepaskan mak saya.
Itu bergantung pada keikhlasan lutut awak. Jangan, King Yue. Jangan melutut. Tidak boleh, King Yue. Awak tak boleh melutut. Perempuan tua. Banyak cakap pula dia. Mak, saya melutut. Qingyue. Bai Molly. Awak betul nak terus berdegil? Sekarang, merangkak ke sini, sambil terus merangkak, rayu pada saya. Sudah. Makcik Cleaner. Macam mana Makcik boleh berada di sini? Makcik intip saya. Anakku, kamu sebenarnya sedang melakukan penculikan. Ini adalah perbuatan yang menyalahi undang-undang. Janganlah kamu bertindak melampau. Ini bukan tempat Makcik bersuara. Cepat berambus dari sini. Anakku, saya tahu kehidupan kita sekarang susah. Tapi Mak tahu, kamu takkan buat perkara macam ni. Dulu kamu sangat dengar cakap. Cukuplah, Liu Hongmei. Tak habis nak bercakap. Menjadi anak Makcik membuatkan saya rasa sangat derita. Saya tak ada mak yang tak guna macam Makcik. Ini salah saya. Mak minta maaf. Tapi Molly, ini jenayah. Kamu dah mencederakan orang. Kalau kamu teruskan, masa depan separuh hidup kamu akan musnah. Mak takkan biarkan kamu teruskan. Dah habis cakap ke belum? Tolong diam. Kalau tidak, Molly. Molly? Makcik buat apa nih? Cepat bangun. Molly, Emak merayu padamu. Jangan ulangi kesalahan itu. Lepas ni Emak akan cuba sedaya upaya. Ambil lebih banyak kerja. Emak akan berusaha untuk mencari duit. Bagi kamu kehidupan yang lebih baik. Boleh tak? Apa yang cukup dengan duit kau tuh? Cepat bangun dan berambus dari sini. Makcik cakap banyak manapun tak guna. Dia dah gelap mata. Bye, Molly. Emak kau dah tua. Tapi kalau kau berani cederakan emak aku hari ini, aku yamin kau akan habiskan sisa hidup kau dalam penjara. Perlu ke kau berkeras macam ni. Molly. Liu Hongmei. Aku tak ada emak yang sebodoh kau. Cepat berambus dari sini. Mak. Pergilah mampus semua. Molly, cukuplah. Mak. Bos. Tangkap dia. Mak. Molly, mungkin Mac tak dapat masak tulang rusuk manis masam kegemaran kamu lagi. Mak, masak apa yang sedap nih? Tulang rusuk manis masam. Sedapnya bau. Tolonglah. Tolong selamatkan emak saya. Hanya dia sajalah satunya keluarga saya. Fangke, cepat antar dia ke hospital. Baik. Maafkan saya. Kalau bukan sebab mak awak takkan dapat berdiri elok-elok di sini. Saya tahu. Semua yang berlaku sebelum ini adalah kesilapan saya. Apabila seseorang itu sudah dewasa, ada perkara yang akan membutakan mata. Saya juga begitu. Hanya mengejar kemegahan. Mengabaikan perasaan emak saya. Malah saya tahu salah, tapi terus buat salah. Saya betul minta maaf. Tapi ada satu perkara yang saya perlu beritahu awak. Memang saya benci awak. Tapi saya tak pernah terfikir pun untuk menculik mak awak. Dia adalah seseorang bernama Bai Qianqian. Dia yang mengarahkan saya. Dia berjanji untuk bagi saya 650.000 ringgit selepas itu. Apa awak cakap nih? Bai Qianqian. Apa? Mereka gagal pula? Hal kecil macam ni pun tak boleh buat, memang tak guna betul. Kian, orang yang kamu upah tuh gagal.
Saya sepatutnya mengupah orang untuk menculik Gulin, untuk mengancam Bai Qingyue. Pada masa yang genting, asalkan mereka boleh membunuh Bai Qingyue, keluarga Qin akan mengawinkan saya ke dalam keluarga mereka. Tapi siapa sangka mereka gagal? Orang yang bertindak tuh takkan bongkar pasal kamu kan? Mereka tak ada keberanian tuh. Oh ya, Mak. Sekejap lagi kita pergi ke keluarga Qin. Cari keluarga kedua keluarga Qin, Zhang Rou dan Qin Yuanming. Kamu nak dekati Qin Yuanming ke? Memandangkan Qin Xian tak sukakan saya boleh berundur selangkah. Qin Yuanming adalah calon yang bagus. Itu satu cara. Mari kita pergi. Bai Qingyue, apa yang kamu coba buat? Bai Qingyue, kamu melanggar undang-undang. Bai Qingyue, ini salah di sisi undang-undang. Bai Changqian, hantar orang culik mak saya. Taktik awak memang sangat murahan. Bai Qingyue, awak melampau. Walau apapun, saya ini orang tua awak. Beraninya awak datang buat huru, hara. Nak saya beritahu ayah awak atau tak? Awak masih berani jeling saya. Mak. Awak berani pukul saya? Awak tunggulah. Saya akan pastikan awak hilang. Mak. Bai Qingyue, awak. Mak. Changshan. Bai Qingyue, lepaskan saya. Saya takkan biarkan awak terlepas. Saya tak pernah marah sebelum ini tak bermakna saya tak ada perasaan. Kalau awak berani lagi berniat jahat hati, saya takkan lepaskan awak. Perempuan zial. Awak. Ayah, semua salah perempuan sial nih. Dia berani pukul kami. Bai Qingyu, saya benar-benar terlalu memanjakan kamu. Memangnya kan? Masa keluarga Qin tuduh saya curang dulu? Awak pun terlibat sama kan? Macam nih ke cara seorang ayah. Dia Bai Qian anak awak, saya bukan. Kamu? Pukullah. Kalau tak, bunuh saja saya. Hari ini kalau awak tak bunuh saya, kita putuskan hubungan ayah dan anak. Kamu ingat saya tak berani sentuh kamu ke? Saya. Qin, pesen, Qin. Qin, pesen, Qin. Dia yang pukul. Pukul dia. Presiden Qin, saya salah. Saya salah. Teruskan. Jangan. Aduh. Presiden Qin, saya salah, ya. Qin Xian, awake take bola bat makam ni. Kakak, macam mana awak boleh buat begini pada ayah? Istri saya susah payah balik sekali. Tapi kamu semua bully dia. Sebagai seorang suami, tentulah saya tak boleh berdiam diri, kan? Presiden Qin, awak telah ditipu olehnya. Awak nampak tukul di lantai itu? Dia yang mulakan masalah dengan kami dulu. Saya yang manjakan dia. Ada bantahan? Saya. Kalau keluarga Bai kamu nak bangkrut, kamu boleh beritahu saya terus. Ini soal sentuhan hujung jari saja. Presiden Qin, kami salah. Saya minta maaf pada Qingyue. Lepaskan Guangxiong, ya? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskanlah. Kesabaran saya ada hadnya. Saya berikan keluarga Bai peluang terakhir. Jika ada lagi kali kedua,
Keluarga Bai tunggulah nak muflis. Jom. Kenapa nih? Cakap, mari kita pergi. Dasar pembawa malang nih, dia datang untuk hancurkan keluarga Bai ke? Anak tak sedar diri. Anak tak sedar diri betul. Guangsheng. Guangzhong. Jalang, semua ini sepatutnya milik aku. Qin Shiyan. Saya oke. Tunggu sini. Macam mana awak tahu saya pergi ke keluarga Bai? Kalau saya tak pergi ke hospital, Bai Molly beritahu saya kebenaran. Saya betul tak tahu awak pergi ke keluarga Bai seorang diri. Hebat betul. Berlawan seorang lawan 3. Bukan saya geram sangat ke? Awak tak marah kan? Awak betul marah? Aduh, janganlah berkira sangat. Janganlah marah. Hai, lain kali saya akan beritahu awak, oke? Ada lain kali. Tak ada lain kali. Janganlah marah lagi. Saya tak sengaja. Awak nak. Buat apa? Kuba awak teka. Jadi maknanya, Qin Shiyan ada bekas kekasih. Dan hubungan mereka sangat baik. Betul. Dan ketika itu, Jian yang tinggalkan Qin Shiyan. Qin Shiyan murung lama juga. Bai Qingyue mesti tak tahu pasal nih. Kalau dia tahu, suami dia sayangkan perempuan lain, maka adalah cerita menarik nanti. Cakap kau tak salah, dan lagi satu. Aku dah panggil Jian balik. Tuan muda kedua, hebat sungguhlah awak. Kita boleh bekerja sama. Tapi, kau kena ikut cakap aku. Tuan muda kedua, saya ikut saja. Bosh, tak shut-up hot ini. Setiausaha Fang, apa yang berlaku? Mata kau ada masalah ke? Shiyan. Cik Bai, tak dengar punya. Cik jangan risau. Fang ke? Awak dah kerja dengan Qin Shiyan bertahun-tahun kan? Ada beberapa perkara saya nak tanya awak. Saya tak tahu apapun. Saya ada hal. Saya pergi dulu. Pergilah, saya akan suruh Qin Shiyan potong gaji awak. Cik Bai, saya janji akan beritahu semuanya. Tiada apa yang saya sembunyikan. Apakah? Hubungan mereka? Cik Ji ialah bekas teman wanita bos. Shiyan, kita dah berpisah begitu lama. Sekarang kita berjumpa. Awak tak nak pandang saya langsung ke? Awak dah keluar negara pun, kenapa balik lagi? Saya dah tamat pengajian di luar negara. Saya sangka saya boleh lupakan semuanya. Tapi saya tak sangka. Saya memang tak boleh lupakan awak. Tolong sedar diri sikit. Kita dah berakhir. Shiyan, saya balik kali ini sebab awak. Jom kita berbaik semula. Marilah kita kembali ke masa lalu. Awak sangat sayangkan saya. Saya tak percaya awak boleh lupakan saya. Jian, saya dah berkahwin. Tolonglah jaga maruah diri awak. Tak, saya tak percaya. Awak boleh bercerai. Saya...
Qin Yue, bukan macam yang awak nampak. Jangan mengalah, Bai Qingyue. Bekas teman lelaki dia dah balik, kalau tak tunjuk taring, suami pun boleh hilang. Saya faham. Cik Ji dan suami saya, tak jumpa bertahun-tahun, tentulah teruja. Dengar cerita Cik Ji suka kopi pahit, saya sengaja kisar nih. Terima kasih, Cik Bai. Cik Ji, tak perlu berterima kasih. Awak kawan baik suami saya, panggil saya Qingyue saja. Dan awak juga. Betul lah. Cik Ji dah datang jauh-jauh. Nanti ajaklah dia makan malam di rumah kita. Jian, awak baru balik ke negara nih. Mesti banyak perkara nak diselesaikan. Sila keluar dulu. Baiklah, Xian. Tapi syarikat baru tempat saya bekerja. Baru ini ada urusan kerjasama ratusan juta dengan kumpulan Qin. Kita akan berhubung lagi. Qin Xian, awak berani peluk dia tadi. Aduh, sakit. Perkara sebenarnya macam ini. Dulu dia tak tahu siapa saya. Dia hina saya dan tinggalkan saya. Selepas identitas saya terbongkar, dia pula yang terhege. Kemudian, saya kemalangan. Dia orang pertama yang lari. Tak sangka, Presiden Qin kita ini masih jenis yang setia menanti cinta. Kepulangan dia kali ini. Saya betul terkejut. Tadi itu memang salah paham. Oke lah, saya tahu. Muslihat kecil dia tuh, saya masih boleh nampak. Tapi lepas nih, apa hal awak tak boleh sorokan dari saya? Kalau tak, saya akan. Amboy, kalau tak, awak nak buat apa? Saya akan buat awak rasa, penumbuk besar bola pasir nih. Jangan risau. Di mata saya hanya ada awak. Bos, saya sudah. Lebih baik kamu ada perkara penting untuk diberitahu. Bos, saya dah siasat maklumat tentang Jian. Dia dah pulang ke negara ini beberapa hari lalu dan dia bekerja di syarikat Qin Yuanming. Oh, rupanya dia. Bagaimana? Qin Xian nampak kau. Bukankah dia sangat terkejut? Saya datang kali ini nak beritahu awak, kerjasama kita dibatalkan. Jian, kalau bukan kerana aku, kau takkan tahu pun yang Qin Xian dah sedar. Kau nak bersikap tak mengenang budi ke? Dalam erti kata lain, saya cuma nak ambil semula barang saya sendiri. Qin Xian ialah lelaki saya. Tak mungkin ada sesiapa boleh rampas dia daripada saya. Kenapa awak gelak? Aku gelak sebab kau terlalu naif. Perasaan baik Qingyue dan Qin Xian sangat baik. Bukan kau seorang saja boleh musnahkan. Awak ni siapa pula? Saya adik baik Qingyue dan juga orang yang boleh bantu awak. Jian, kau masih tak faham dia sangat. Tapi kami berbeza. Kalau kau nak dapatkan semula Qin Xian, kita masih kena bekerja sama. Dalam masa 2 hari akan ada satu majlis lelongan. Semua orang ternama di Jingcheng akan datang. Kau kekap, kalau masa tu Bai Qingyue dah tak bersih lagi. Adakah Qin Xian masih suka dia? Qingyue, lusa ni majlis lelongan. Mak nak dermakan yang ini. Ini karya Tulentang Bohu? Ya, pasal kamu pula. Esok pergi bersiap dan berdandan elok. Ini kali pertama kamu secara rasmi menghadiri majlis yang penting macam ni. Tak boleh memalukan keluarga Bai. Mak, saya tahu. Baiklah. Majelis lelongan di Jingcheng kali ini, aku mesti pergi. 2 barang berharga kita ini mungkin boleh jual sampai puluhan juta ringgit. Masa tu nanti, keluarga baik kita akan jadi kaya raya. Hahaha. Aduh. Yuya. Hari ini, syarikat saya ada hal yang perlu diselesaikan. Saya suruh Fangke temankan awak pergi pusat belah untuk beli beberapa gaun. Tak perlu susahkan diri, saya boleh pergi sendiri. Saya bukan budak kecil lagi, beli baju takkan hilang punya. Kat ini tiada head. Guna saka? Saya masih ada duit. Duit yang mak bagi pun belum habis guna. Yang mak bagi, itu mak punya, tak sama dengan yang saya bagi. Suami cari duit, bukankah istri yang patut belanjakannya?
Kalau begitu, saya pergi dulu. Selamat datang, Cik. Boleh saya bantu? Saya nak lihat gaun yang sesuai untuk majelis makan malam. Kalau begitu, Cik boleh tengok. Tengoklah. Berhenti, jangan sentuh. Gaun di kedai kami semuanya eksklusif. Satu helai berharga puluhan ribu, malah ratusan ribu ringgit. Kalau awak rosakkannya, mampukah awak bayar ganti rugi? Kalau begitu, awak sekarang pun sedang sentuh, kan? Saya nih pengurus kedai ini. Awak nih siapa? Baju yang awak pakai itu pun tak ada jenama. Masih nak beli gaun. Awak nak pergi majelis atau satu majelis yang memang tak senonoh? Baju saya semua ditempah kas. Kalau awak tak kenal, tak bermakna orang lain miskin. Ditempah khas konon. Mungkin mak awak yang ambil beberapa kain kat rumah dan jahit untuk awak, ya? Haha. Jangan melampau. Dahlah. Cepat keluar. Jangan kacau saya buat bisnis. Wah, bag tangan Chanel. Hilo, Cik, boleh saya bantu, Cik? Qing Yue, tak sangka awak pun ada kat sini. Kalian berdua kawan? Betul. Kalau dia suka mana gaun, bungkuskan. Saya belanja dia. Tak perlulah, Cik Ji. Kami taklah rapat sangat. Qing Yue, awak takut dengan saya. Sebab tu awak nak cepat pergi, kan? Macam mana boleh jadi? Memandangkan Cik Ji menjemput saya. Mari kita lihat bersama-sama. Hanya gaun ini sahaja, semuanya tak cantik. Cik, boleh saya bantu? Kami ada koleksi persendirian, tetapi nilainya mencecah jutaan ringgit. Cik pasti mahu membelinya. Macam mana nak tahu beli atau tak kalau tak tengok? Gaun ini tak menarik langsung. Pergi ambilkan koleksi persendirian kamu. Baik, Cik. Gaun ini cantik. Saya mahukan gaun ini. Cik Ji, saya yang minta juru jual keluarkan gaun ini dahulu. Qing Yu, awak pun nampak. Juru jual ini keluar selepas saya benarkan dia. Lagipun, Xian pasti akan sediakan gaun untuk awak juga. Apa kata awak berikan gaun ini kepada saya? Saya tidaklah begitu baik hati. Saya tidak ada tabiat mengalah kepada orang lain. Qing Yu, awak nak berebut dengan saya ke? Dah, datang dah. Akhirnya, kau tunjuk belang. Sekarang rampas baju. Lepas nih. Ku nak rampas lelaki pula. Saya ini memang tak suka merampas, tak suka berebut. Kalau itu barang orang lain, biarlah ia jadi milik orang lain. Tapi kalau itu milik saya takkan mengalah. Baik Qing Yue, berapa lama sangat kau di sisi Xian? Saya pernah bersamanya selama 3 tahun. Seorang wanita memberikan 3 tahun yang terbaik kepada dia. Kau pun kakap. Itu dah lepas. Sekarang orang di sisinya adalah saya. Lagipun, saya takkan tinggalkan dia dan pergi begitu saja. Kau. Biar saya bantu kau. Kau cuma mahukan duit Xian, kan? Macam nilah. Saya akan beri kau 6.500.000 ringgit. Tinggalkan Xian. Kenapa kau tampar saya? Qin Xian bukan barang, bukan sesuatu yang boleh kau letakkan harga sesuka hati. Tamparan ini untuk dia, sebab tak berbaloi. Balutkan gaun ini untuk saya. Gunakan. Saya bayar 2 kali ganda. Berikan gaun ini kepada saya. Baiklah. Kami akan segera balutkan ini untuk awak. Baik Qing Yue, kamu dah tengok kan? Sesetengah orang, jurang pribadi mereka, mustahil untuk diubah. Saya boleh berikan manfaat kepada Xian. Tapi awak? Qing Yue, kenapa awak datang? kerja dah selesai. Tentulah, saya perlu menemani istri saya. Apa yang awak pilih? Tiada yang benar memuaskan. Ada satu yang oke, tetapi... Qing Ya, kita semua kawan. Kalau awak suka gaun nih, cakap saja. Saya boleh bagi pada awak. Xian, awak nih, patut lebih ambil berat tentang Qing Yue. Sampai barang yang disukai pun tak berani nak cakap. Gaun ini, anggaplah saya hadiahkan pada awak. Cik Ji, gaun nih,
Sepatutnya saya beli dengan harga lebih 100.000 ringgit. Tapi awak sanggup rampasnya, rela berbelanja lebih 200.000 ringgit. Dan sekarang nak bagi pada saya, bukankah kerugiannya terlalu besar? Perempuan celaka nih berani bongkarkan rahasia saya. Terima kasih atas niat baik awak. Tapi, saya rasa gaun ini biasa saja. Kami tak naklah. Jom kita pergi. Xian, perlu ke awak nak malukan saya macam ni? Istri saya berhak mendapat yang lebih baik. Tambahan pula, ada satu benda yang awak salah cakap tadi. Memang awak boleh beri keuntungan kepada Xian, tapi itu hanyalah kebendaan. Manusia ni ada perasaan dan emosi. Kalau hanya ada harta benda, hidup macam tu terlalu menyedihkan. Bai Qingyu. Cik, pakaian kami tidak boleh ditukar atau dipulangkan. Herdi. Awak. Jin Yuanming, lelongan kali ini, saya tak kisah macam mana caranya. Saya mesti pastikan Bai Qingyu malu besar dan hancur reputasinya. Yuan Ming, lepas kita selesaikan Bai Qingyu dan Qin Xian, kawinlah dengan saya. Saya dah cakap, kita cuma buat apa yang kita perlukan. Takkan ada benda lain yang wujud antara kita. Orang yang ada dalam hati Qin Yuanming, rupanya Jian. Istri Presiden Qin memang cantik jelita. Presiden Chen sungguh bertua. Muka dah lenguh asyik senyum dalam majelis sebesar ini. Bukankah itu dua ketul batu itu? Mereka betul menganggapnya sebagai harta karun untuk dilelong. Kenapa gelak gembira sangat nih? Apa yang awak cakap dengan saya kali lepas tu, saya dah fikirkan. Awak betul. Hidup ini tak boleh asyik tentang keuntungan sahaja. Cik, saya bukan sedang menguji kemampuan awak untuk memahami. Mak, sekejap lagi. Mak dan Liu Shufang. Bawa orang itu pergi sekali. Pergilah. Qin Yuanming, kenapa awak datang sini? Saya nampak kamu semua ada kat sini. Sebab tu saya datang nak tengok. Minum satu. Mari, minum satu. Aduh. Kak, saya minta maaf. Saya tak sengaja. Baik, Xian. Pelajaran yang lepas masih tak cukup lagi ya. Ada gaun ganti di tingkat atas. Saya akan bawa awak pergi ambil. Saya tak nak pergi. Takkanlah awak takut saya makan awak kut? Gaun ada kat sana. Pergi ambil sendiri. Hanya helah macam ni. Ingat saya buta ke? Saya pergi ke 302 dulu.
Mustahil. Harta saya ini macam mana boleh palsu? Awak mesti tipu saya. Saya dah buat penilaian bertahun-tahun yang mana tulen atau palsu saya boleh nampak dengan sekali pandang saja. Ini kumas seketul batu biasa. Kalau macam tu, tahap kemahiran awak yang bermasalah. Sebelum ini. Di luar negara, ada seketul batu yang hampir sama dengan batu saya ini. Telah dilelong berbilion. Kalau begitu, awak pergilah cari penilai luar negara. Saya berani katakan, yang palsu tetap palsu. Batu ini cuma seketul batu yang paling biasa di tepi jalan. Tak mungkin. Ini diberikan oleh keluarga Chin kepada saya. Anak dia haka. Mesti dia yang buat muslihat ni. Dia nak keluarga bayi yaitu bankrupt. Dia nak keluarga bayi hidup susah. Si tak mengenang budi ini. Tengoklah, aku akan ajar si tak mengenang budi ni sampai mati. Bai King Yue, keluar sekarang. Guangziong, saya baru nampak Bai King Yue naik ke atas dengan seorang lelaki. Apa? Naik ke atas dengan seorang lelaki. Tak mungkinlah isteri Presiden Kumpulan Chin yang terhormat masih curang. Ini majelis apa? Boleh pula dia buat perkara tak senonoh. Sungguh memalukan. Ada drama nagtanggok ni, jom. Baik, ikut. Mana Yuan Ming? Kenapa Yuan Ming belum sampai lagi? Cepi. Buka pintu. Buka pintu. Presiden Qin, biar saya uruskan. Anak derhaka ini, kalau hari ini dia berani curang, tengoklah, saya akan belasah dia sampai mati. Anak derhaka, kau ni perempuan murahan yang tak tahu malu. Sumdal, kau dah kahwin pun, masih tak tahu jaga maruah diri. Jangan pukul lah. Suara itu macam bukan Bai King Yue. Bai King Yue, kau ada muka nak buat, tapi tak ada muka nak mengaku ya? Kau ni memang tak tahu malu. Keluarga Bai kita. Betul kau dah malukan. Qin Yuanming, itu kau. Anak, kau tidur dengan Bai King Yue ke? Mak, saya. Bai King Yue, kau memang jalang tak tahu malu. Kau sanggup bersama adik ipar suami kau. Kau ni memang tak ada maruah diri. Xian, Jian, kenapa pula kamu berdua? Ya ampun, kelaka Zonggu. Nak tangkap basah tapi tak menjadi. Tersangkut anak perempuan sendiri. Qin Yuanming ni pula anak kedua keluarga Qin. Tapi memang hebat. Dia dapat 2 perempuan sekaligus. Makam mana? Kenapa mesti kamu berdua? Bukan mereka, siapa lagi? Aduh, sudah tentu sepatutnya. Kakak ipar. Bai King Yue, kenapa kau masuk dari luar? Tadi baju saya terkena tumpahan arak. Saya sebenarnya nak telepon pembantu rumah, suruh dia hantar baju ganti pada saya. Tapi mak risaukan saya, jadi dia hantar sendiri. Tadi saya memang nampak gaun Bai King Yue kotor. Saya pun nampak. Adik, Cikji, Yuan Ming, kenapa korang bertiga ada di atas katil yang sama? Jangan. Jalang, semua ini salah kau. Kau yang perangkap kami semua. Xian, bukan macam yang awak fikirkan. Saya betul tak buat apa-apa. Lain kali kemana, mana beritahu saya. Jangan sampai diculik pun tak sedar. Qin Xian, adakah awak benar tidak pedulikan saya langsung? Cukuplah, jangan cakap lagi. Zhang Ru, tentang hal ini, bukankah patut kau ada penyelesaian yang munasabah? Betul tu. Keluarga baik kami, walaupun tak sekaya keluarga Qin, tapi kami masih orang yang dihormati. Anak perempuan kami telah dimalukan. Adakah ini sahaja yang perlu dilakukan? Guangxiong, awak. Alahai kakak ipar. Keluarga Qin ialah keluarga bangsawan. Mana boleh biarkan perkara memalukan ini berlaku. Walaupun Yuan Ming telah tidur dengan 2 wanita, tetapi korang mesti bertanggung jawab. Beginilah, Yuan Ming. Kau yang pilih. Kau nak kahwin dengan Bai Qian Qian atau nak kahwin dengan Jian? Macik yang sulung, janganlah macam ni. Apa maksud kamu jangan macam ni? Semua ni perbuatan kamu. Hari ini ramai orang kenamaan datang. Kamu dah memalukan keluarga Qin kita. Masih nak tutup cerita ni ke? Hari ini,
kamu kena kawin juga, walaupun kamu tak nak. Sudah tentu. Ada jalan kedua. Jalan apa? Mulai hari ini, keluarga kecil kamu disingkirkan dari keluarga Qin dan takkan ada mengena dengan kami lagi. Janganlah kakak ipar, kalau kami tinggalkan keluarga Qin, macam mana kami nak hidup? Yuan Ming, memandangkan dah jadi begini. Ini penyelesaian yang terbaik. Qin Yuan Ming cintakan Jian. Kalau dia pilih Jian, macam mana saya nak teruskan hidup di Jingcheng nih? Qin Yuan Ming, kamu memang jahanam. Kamu dah janji. Dalam hidup kamu, cuma saya seorang wanita. Kalau dia ada di sini, saya nih siapa pula? Qian Qian dan Yuan Ming dah tertangkap. Walaupun tak dapat kawin dengan Qin Xian, kawin dengan Qin Yuan Ming pun tak apa. Qin Yuan Ming, kamu mesti bertanggung jawab pada Qian Qian. Kehormatan anak saya, dah lama kamu hancurkan. Betul. Kamu dah gila. Yuan Ming, awak dah janji. Awak kata awak akan bertanggung jawab pada saya. Kalau awak bertindak begini, apa akan jadi dengan separuh hayat saya yang lain? Yuan Ming, ikut sahaja kata hati awak sendiri. Pilihlah. Yuan Ming, awak pernah cakap nak kawin dengan saya. Kalau awak tak nak kawin dengan saya lebih baik saya mati saja. Qian Qian, jangan. Qin Yuan Ming, saya benci awak. Mak Cik, saya kawin. Saya kawin dengan Bai Qian Qian. Hihihi, macam itulah betul ya? Memandangkan kamu sudah membuat pilihan. Saya harap semua yang hadir hari ini patut tahu apa yang patut dikatakan dan apa yang tak patut dikatakan. Kalau tidak, keluarga Qin kita bukan boleh buat main. Puan Qin jangan risau, kami semua faham. Ya, kami takkan bercakap kosong. Pesurai. Xian, saya bersumpah, saya betul tak buat apa yang mengkhianati awak. Semua ini salah Bai King Yue, dia yang pukul saya sampai pengsan. Ada kaitan dengan saya ke? Awak rasa Bai King Yue itu bagus sangat ke? Puan Saudara Long, Mak Cik mesti ingat saya Jian. Tentu saja saya ingat awak. Masa anak saya ditimpa musibah dulu, awaklah orang yang paling pantas melarikan diri waktu itu. Ingat saya tak dengar kabar angin dari luar. Awak takut masa depan awak terjejas disebabkan Xian. Saya tak buat macam tu. Cukuplah. Semua kata awak tu penuh dengan penipuan dan pembohongan. Sekarang Xian sudah pun beristri. Awak kena sedar siapa diri awak. Menantu saya sangat baik. Paling penting, dia baik hati. Dan setia sepenuh hati kepada anak saya. Dia takkan tinggalkan anak saya. Tak macam awak, hanya nak berkongsi waktu senang. Bila susah, anak saya tanggung seorang diri. Bukan. Xian, saya merayu pada awak. Saya tahu saya salah. Tolonglah bagi saya peluang kedua. Saya betul tak boleh hidup tanpa awak. Orang yang suruh awak balik, Qin Yuan Ming kan? Lagipun, dulu dia sama macam saya. Suka pada awak. Mana mungkin? Satu lagi, awak balik sebab saya. Atau sebab saya ada harta berbilion ringgit, takut terlepas calon suami yang kaya. Xian, hanya saya yang layak untuk awak. Jian, awak betul tak boleh diselamatkan lagi. Mak, jom kita pergi. Jangan, Xian. Qin Yuan Ming, semua ini sebab awak. Kalau bukan karena rancangan bodoh awak, Xian takkan buat saya macam ni. Jian, awak masih tak nampak ke? Dia, Qin Xian, memang tak cintakan awak. Jangan jadi bodoh. Habis tu, saya patut cintakan siapa? Cintakan awak. Awak dah tahu semuanya. Dulu masa Qin Xian kemalangan, awak yang buat kan? Awak sebenarnya nakkan syarikat, ataupun untuk dapatkan saya. Saya andaikan awak nakkan saya. Tapi awak tak sangka, saya lebih rela memilih untuk keluar negara daripada bersama dengan awak, kan? Jian, saya. Jangan sebut nama saya. Saya rasa jijik. Qin Yuan Ming,
Orang yang menjijikkan macam awak nih. Memang patut dengan perempuan murahan. Apa dia nih? Ingat diri tuh puteri bangsawan sangat berlagak betul. Yuan Ming. Bodoh. Awak pukul saya? Malam nih, kalau bukan sebab awak tiba suruh saya ambil tanggung jawab. Saya dan Jian takkan berpisah teruk macam nih. Ini semua salah awak. Memang awak sendiri yang gagal bagi ubat tuh. Baik King Yue itu cuma berlakon. Cukuplah. Balik dan beritahu mak ayah awak. Saya takkan kahwin. Saya nak putuskan saja pertunangan nih. Qin Yuan Ming, berani awak. Saya bagi amaran keras dekat awak. Lebih baik awak sendiri yang cakap nak putuskan pertunangan. Kalau tak, bila awak kahwin dan masuk keluarga saya akan pastikan awak menyesal seumur hidup. Qin Yuan Ming, awak hila? Fikirkan Jian, Mana ada? Sekarang nih dalam hati saya ada awak seorang aja. orang katakan, cinta pertama muncul 3 hari. Kekasih sekarang sia buat baik selama 3 tahun. Mana awak dengar benda tak masuk akal nih? Saya cuma terfikir. Kalau hari ini awak tak sedar rancangan di orang. Apa kesannya? Tak payah fikirkanlah. Bila berhadapan dengan di orang, saya sentiasa lebih berhati-hati. Tapi, saya dah kenakan Jian sekali. Awak tak benci saya kan? Kalau dia tak nak buat jahat pada awak, awak takkan dapat buat rancangan untuk dia. Semua ini balasan perbuatannya sendiri. Sebenarnya, pada mulanya bila Jian muncul, saya pun rasa takut sedikit. Tapi selepas itu saya berpikir dengan jelas, sebab dia langsung tak tahu macam mana rasanya mencintai seseorang yang sebenar. Fangke beritahu awak semuanya. Bukan Fangke saja. Jian sendiri pun ada kakap sedikit. Dalam pandangannya, hanya ada kepentingan. Lagipun, setelah saya pikirkan betul, saya tidaklah seteruk itu. Mana ada awak teruk? Awak tak tahu betapa hebatnya diri awak. Sudah tentulah. Qin Xian. Ya. Xian, jangan matikan panggilan dulu. Sebelum ini, saya salah. Xian. Saya terpaksa keluar negara. Di sini sudah tiada tempat untuk saya lagi. Saya cuma nak tanya awak. Boleh tak datang hantar saya? Anggaplah ini perpisahan muktamad kita. Saya cuma ada satu permintaan ini sahaja. Boleh, tak? Cikji, saya doakan awak selamat pergi. Qin Xian. Betul kejam awak nih. Awak betul memedihkan hati saya nih. Bila terlepas, memang dah takkan ada lagi. Jian, balik ke negara ni biarlah awak dapat pengajaran. Awak tak rasa saya ni terlalu kejam ke? Mana ada? Hubungan bekas kekasih. Bermakna tak perlu ada hubungan lagi selepas ini. Memandangkan kita dah putus. Kita kena putuskan dengan betul bersih dan habis. Betul tak? Nasib baik awak sedar diri. Qingyue, saya nampak baik kian-kian di hospital. Hai, apa kabar? Saya nak tanya, di mana Wat Gulin? Cik ni siapa? Saya saudara dia. Kebetulan baru datang ke Jingcheng untuk melawatnya. Dia ada di bilik 708. Terima kasih. Kenapa awak berada di sini? Awak tanya kenapa saya di sini? Malk awak oki tak. Saya oke. Baik Xian. Awak memang degil tak nak dengar cakap. Dasar perempuan tak guna, semua ni salah kau. Kalau bukan sebab kau, macam mana aku boleh musnah teruk macam ni?
Merepak. Padahal korang yang perangkap aku, padan muka kau. Bai Qingyue, aku takkan biarkan kau terlepas. Sampai mati pun aku takkan lepaskan kau. Sekarang aku dah tak ada apa lagi. Tunggu kau, tunggu. Kau dah gila ke? Kau tak nak kahwin dengan Qin Yuanming lagi ke? Kawin? Kawin apa? Dia dah pergi ke luar negara kejar Jian. Muka kau. Bai Guangxiong yang pukul. Puas hati kau. Dia tarik aku dengan mak aku. Dia tekan kami ke lantai dan pukul. Siap maki aku benda tak berguna. Semua ini sebab kau. Bai Guangxiong memang tak pernah jadi orang yang baik. Di matanya cuma ada kepentingan. Tiada pun kasih sayang keluarga. Perempuan tak guna, diamlah. Aku bunuh kau. Bawa dia pergi. Aku tak puas hati. Aku tak puas hati. Bai Qingyue, aku takkan biarkan kau terlepas. Mak, saya minta maaf. Ini salah saya sebab cuai. Kamu tak perlu rasa bersalah sangat. Qingyue, jom bawa Mak balik rumah. Saya akan panggil dokter pribadi. Boleh, Ki. Kenapa pula tak boleh? Dia kan mak kita. Mak, baguslah. Cukuplah tuh. Jangan masak lagi. Ini 2 lauk terakhir. Hari ini tahniah kepada Besan kerana sudah keluar dari hospital. Saya nak minum dengan kamu dulu. Terima kasih kerana melahirkan seorang anak perempuan yang sungguh baik. Besan, kamu ni merendah diri sungguh sangat. Selagi mereka berdua bahagia. Sebagai seorang ibu, saya tiada apa yang dikesalkan lagi. Jomlah. Kenapa nih? Tiba rasa, nak muntah. Qingyue, kamu tak datang bulan ke? Takkanlah. Saya mengandung? Nampaknya, keluarga Qin akan dapat ahli baharu. Qingyue, saya akan jadi ayah. Sayang, selamat datang ke dunia ini.